bertemu kembali. Liputan-liputan yang lebih menyeluruh dengan penggunaan teknologi terkini bagi meningkatkan pengalaman anda mendapatkan kandungan berita. Itulah antara perubahan yang boleh anda jangkakan bermula hari ini di semua wadah berita Mediacorp, Facebook, Instagram, portal berita dan pastinya buletin berita jam 8 malam yang berwajah baru. Set studio yang dilengkapi sepenuhnya dengan teknologi skrin hijau membolehkan penyampaian berita dilakukan dengan cara yang lebih dinamik. Ini bermakna liputan-liputan berita pada masa akan datang boleh dilengkapi dengan teknologi realiti tambahan atau AR yang bakal menghidupkan berita yang disampaikan. Selain gambaran teknologi yang lebih jelas, buletin berita juga akan menyajikan kandungan-kandungan yang lebih menyeluruh di semua wadah berita Mediacorp, memberikan anda pengalaman 360 darjah dalam mengikuti perkembangan berita. Juga segmen khas mengenai laporan-laporan gaya hidup di sekitar estet perumahan kita bersama para wartawan kami yang akan menjelajah ke seluruh Singapura. Kami juga akan bawakan anda para pakar yang bakal berkongsi pengamatan serta perspektif mereka selain liputan secara langsung dari para wartawan kami di studio berita tentang isu-isu yang menjejas kehidupan kita. Semua ini adalah antara usaha kami untuk sentiasa memperbaharui cara kami menyampaikan berita agar kekal segar dan terkini, serta sebagai sumber sehenti untuk anda, masyarakat Melayu Islam Singapura. Dan saudara, bukan itu saja ya, satu ciri menarik dalam berita berwajah baru ini adalah penyepaduan aspek media sosial dalam kesemua platform berita Mediacorp. Dan kita bersama wartawan Izwan Uthman di studio untuk memberikan perincian lebih lanjut tentang perubahan yang boleh anda jangkakan. Silakan Izwan. Terima kasih Alga. Dan saudara, kandungan berita Mediacorp kini tersedia di 7 platform berbeza merentasi 3 saluran media iaitu TV, radio dan digital. Ini dalam usaha kami untuk menyampaikan berita dengan lebih berkesan sesuai dengan cita rasa pengikut kami dan peredaran masa serta teknologi. Malah usaha untuk mengembangkan kandungan berita di wadah digital sudah bermula sejak 2010 lagi. Bermula dengan hanya di saluran TV dan radio, Berita Mediacorp mula berkongsi bahan berita di platform Facebook mulai Julai 2010. Dan satu lagi detik penting tercipta apabila portal dan aplikasi Berita Mediacorp dilancarkan pada 2015. Usaha ini dikembangkan lagi dengan pembukaan akaun Berita Mediacorp di Instagram, Twitter dan Telegram bagi membawakan perkembangan semasa dengan lebih cepat lagi kepada pengguna di mana sahaja anda berada dan pada bila-bila masa. Saudara, apabila wartawan kami ke lokasi untuk mendapatkan sesuatu bahan berita, ada yang membuat Facebook Live untuk memberikan perkembangan semasa agar para pengikut kami menjadi antara yang pertama tahu tentang kejadian itu dan kemudian mengongsikan laporannya di portal Instagram dan Telegram kami. Perkongsian perkembangan terkini ini menjadi lebih genting lagi di tengah-tengah pandemik ini dan permintaannya turut meningkat dalam kalangan pembaca Melayu. Pada bulan Mac misalnya, jumlah pembaca portal Berita Mediacorp melonjak sehingga 200,000 dalam masa sehari. Dalam bulan yang sama, engagement di laman Facebook kami juga bertambah sebanyak 400% berbanding bulan sebelumnya. Di Instagram pula, jumlah pengikut Berita Mediacorp meningkat lebih 50% dari Mac hingga sekarang. Dan pastinya Wan, revolusi internet ni sudah banyak mengubah, kata orang tu, wajah media masa lah. Cara kita mendapatkan maklumat dan berita terkini. Ya. Jadi kita ni sebagai penyedia khidmat juga perlu membuat penyesuaian, ya, perubahan dengan agar kita ni tidak disebut sebagai lapuk lah dan tetap kekal relevan untuk setiap lapisan masyarakat, ya Wan? Betul tu Alga. Dan bukan saja internet yang melalui revolusi, para pengikut, para penonton kami juga melalui perubahan dari segi generasi dan sebagainya. Jadi bagi memenuhi cita rasa para pengikut kami yang muda ataupun yang semakin muda, kami menyediakan ataupun menyesuaikan kandungan-kandungan kami mengikut platform-platform itu. Sekiranya kalau mereka ingin menontonkan jika mereka ingin menonton video, mereka boleh menonton berita jam 8. Tetapi sekiranya kalau mereka ingin sesuatu yang sekilas ataupun pantas, kan, mereka boleh ke Twitter, Instagram ataupun Facebook kami. Pelbagai wadah yang disediakan. Ya. Dan sudah pastinya kita mahukan para penonton dan para pengikut kita ni mendapat akses kepada berita terkini, ya, sebaik saja ia berlaku dan tidak kira di mana saja mereka berada lah.
melalui alat-alat bijak yang mereka ada. Ya, Wan? Dan kalau kita lihat sejarah Berita Mediacorp kan, daripada 1963 kami merupakan salah satunya berita yang menyediakan berita Melayu bagi masyarakat Melayu dalam bentuk di saluran televisyen dan juga radio. Tetapi sekarang kami ingin bukan saja merentas platform ataupun wadah, tapi juga merentas negara. Jadi mereka di luar negara ataupun warga-warga Singapura yang tinggal di luar negara masih lagi boleh mengikuti kami di platform-platform yang berbeza. Tapi kan Wan, mungkin ada orang mengatakan jika kita dapat berita tu dengan sekilas ya melalui wadah Facebook, Instagram dan sebagainya, mengapa kita perlu masih menyaksikan berita jam 8 malam ni? Kan? Tapi itulah yang harus difaham oleh para penonton kita ya. Berita jam 8 malam juga akan melalui satu perubahan ya, di mana kita akan mengupas lebih lanjut dan memberi perincian kepada berita-berita atau maklumat yang telah kita sampaikan pada awalnya itu melalui laporan yang lebih mendalam daripada para wartawan kami. Ya, benar, Wan? Dan bukan saja itu, kami juga menggunakan teknologi baru untuk menyampaikan kandungan-kandungan berita kami di berita jam 8 ini dengan lebih segar, dengan lebih santai lagi. Dengan grafik dan sebagainya untuk para penonton kami lebih faham tentang apa yang ingin disampaikan. Ya, dan jika kita juga mahu lebih dekat ya dengan para penonton dan pengikut kami, membawakan laporan tentang isu-isu yang dekat di hati mereka, yang penting bagi mereka, dan pastinya kita akan terus menggalakkan mereka untuk menyumbang berita. Ya? Dan anda juga boleh menjadi sumber maklumat kami ataupun sumber berita untuk kami. Benar. Anda boleh antarkan video ataupun gambar yang menarik tentang kejadian berita di sekitar kawasan anda di email kami iaitu britamediacorp@mediacorp.com.sg ataupun pelbagai wadah media sosial kami. Baik, terima kasih Wan kerana sudi bersama kami di studio. Sama-sama. Sebagai platform Respadu, Berita Mediacorp turut menyediakan kandungan berbilang genre termasuk analisis, komentar, wawancara dan dokumentari khas serta kupasan isu-isu ehwal semasa. Rancangan ehwal semasa detik merupakan antara siri mingguan yang paling lama diterbitkan unit kami. Saudara, inilah bilik penyuntingan di sebalik rancangan ehwal semasa yang kami terbitkan. Salah satu rancangan ehwal semasa Melayu Mediacorp yang paling lama wujud adalah Detik. Ayuh kita bersama dengan salah seorang penerbit kami, Murni Yusof. Yang anda boleh saksikan secara percuma di Watch. Detik disiarkan setiap hari Rabu. Ini bermakna setiap minggu mesti ada bahan untuk dikupas. Apa antara isu-isu yang dibentangkan? Isu kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, politik baik di Singapura maupun di luar negara. Jadi kita akan bentangkan isu-isu semasa yang dekat di hati masyarakat. Selain daripada Detik, kita juga mempunyai Detik khas yang akan menyelongkar isu-isu dengan lebih mendalam. Dan kita juga mempunyai edisi khas Ramadan, Lensa Ramadan, dan juga edisi khas akhir tahun. Menyentuh tentang berbilang genre, anda juga baru-baru ini menerbitkan sebuah dokumentari khas. Kongsi dengan kami. Kami juga baru tamat siri dokumentari khas Melangkah Pasca COVID, di mana kami melihat keadaan COVID di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan memandangkan kita tidak dapat berada di Malaysia atau Indonesia, kita menerapkan norma-norma baru dalam penggambaran. Julung-julung kalinya kami menggunakan Zoom sebagai wadah untuk menyiarkan preview lah untuk para penonton dokumentari kami. Satu lagi rancangan yang unit kami terbitkan adalah Forum. Kongsi format cetusan. Bila kami mengadakan cetusan yang terakhir, kami menjemput ajas tetamu studio tetapi dengan batas-batas jarak selamat ditetapkan dan juga melalui Zoom. Jadi kita menggabungkan teknologi, kita juga menggabungkan physical audience secara fizikal yang berada di studio. Kami juga akan terbitkan musim terbaru cetusan tidak lama lagi. Jadi Nusha, sama-sama kita nantikan. PPIS akan kendalikan sebuah rumah peralihan baru bagi bekas penagih dan pesalah wanita menjelang 2023. Ikuti laporannya selepas ini.